Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih anda menonton kami kembali di Apa Khabar Malaysia, dan hari ini dah hari Jumaat bersama saya Nur Saliha Azmi. Kita berdua cantik hari ini. Betul. Hari ini juga hari-hari cantik. Tapi ekstra cantik hari ini sebab satunya hari Jumaat, satunya kami menggayakan busana dari Yans Collection. Dan memang cantik. Ini adalah batik yang kita lukis. Bukan kita lukis lah. Bukan, tetap nak ambil kredit. Baik, hari ini hari Jumaat memang hari yang istimewa. Kalau dulu masa saya zaman-zaman di asrama tu, hari Jumaat adalah hari yang dinanti-nantikan. Satu, sebab waktu belajar pendek. Dua, Dewan Makan akan bagi makanan yang sedap-sedap. Nasi kerabu, nasi ayam, nasi biryani, buah dia ada 2-3 jenis, manisan dia akan ada 2-3 jenis. So memang kami hari Jumaat memang menanti-nantikan hari Jumaat. Dan kalau kita sebut tentang hari Jumaat ni juga, Lina, pastilah kita dah ada banyak lah rancangan dan fikiran kita. Apa nak buat esok, nak orang kata apa, pergi kopi-kopi ke, ataupun berjalan-jalan. Adakah bersama itu plan anda esok? Kita berdua mungkin. Kopi boleh, jom. Baik, so hari ini selain daripada hari Jumaat dan sebagainya, hari ini seperti biasa kita akan mulakan Apa Khabar Malaysia dengan bercerita tentang bersama dengan anda tentang apa yang menjadi tajuk utama di portal bernama.com. Dan seperti yang kita sedia maklum juga, baru-baru ini kita digemparkan apabila seorang remaja berusia 18 tahun yang dalam perjalanan daripada Penang Central ke Kuala Lumpur telah pun mengalami roncatan elektrik ketika mengecas telefon beliau di dalam bas. Dan berikutan dengan situasi itu, syarikat Bas Express yang terbabit sebenarnya telah gagal dalam audit tata amalan industri keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi aktiviti pengangkutan jalan 2010 ICOP. Dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata permit syarikat itu digantung keputusan audit yang dilaksanakan oleh JPJ. Dan katanya audit ICOP itu gagal dan kes berkenaan telah pun dirujuk kepada APAD, iaitu Agensi Pengangkutan Awam Darat. Ekoran bidang kuasa dan tindakan penggantungan adalah di bawah APAD. Dan syarikat APAD ini telah pun mengeluarkan surat tindakan terhadap bas berkenaan dan rayuan boleh dikemukakan kepada pihak Jabatan Menteri. Dan susulan ini juga Anthony Loke, Menteri Pengangkutan, menolak sebarang tuduhan tidak berasas yang menyatakan kononnya MOT dan juga beliau sebagai menteri telah pun menggunakan kuasa dan menggantung lesen ataupun permit syarikat itu sebenarnya tidak tepat. Dan itu berkenaan tentang kes renjatan elektrik di dalam bas. Pastinya menimbulkan kerisauan juga kepada para pengguna bas. Pastinya juga kita perlu berhati-hati juga bila menggunakan bas dan juga kemudahan awam. Dan seterusnya dari portal bernama.com, kita ingin berkongsi berkenaan tentang berita gembira buat masyarakat ataupun penduduk di Pulau Pinang. Ini berkenaan tentang 4 projek tambahan bekalan air utama untuk negeri Pulau Pinang. Di antara perinciannya, Kerajaan Persekutuan bekerjasama dengan Kerajaan Pulau Pinang dan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang bagi menjalankan 4 projek bekalan air utama tambahan untuk negeri itu. Ketua Pegawai Eksekutif PBAPP, Datuk Irke Patmanadan berkata 4 projek itu dibincangkan dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengarah Bahagian Bekalan Air BBA, Kementerian Peralihan Tenaga dan juga Transformasi Air Sulaiman Kamisan di Putrajaya bulan lepas. Katanya Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Pengangkutan dan Digital Negeri Zahir Johari mengetuai delegasi kerajaan negeri, dan mesyuarat itu serta 4 projek tersebut ialah projek Rumah Pam Lahar Yoi 440 juta liter sehari bagi membolehkan pengisian semula empangan mengkuang diperbesarkan yang lebih pantas. Saya pasti ini ada projek tambahan yang bakal dilakukan di Pulau Pinang akan memberikan manfaat sepenuhnya kepada penduduk dan juga masyarakat Pulau Pinang. Contohnya lah bila kita tengok kadang-kadang ada kemarau dan juga waktu-waktu panas, pastinya projek ini akan banyak membantu kepada penduduk di negeri Pulau Pinang itu sendiri. Betul. Baik, untuk berita selanjutnya yang tepat lagi sahih, layari portal bernama.com. Baik, seperti biasa juga kita akan bersama-sama dengan rakan setugas dari Bilik Berita, dan sebelum itu saksikan ramalan cuaca untuk hari ini. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. 6 anggota Batalion Malaysia Malbat disahkan mengalami kecederaan susulan insiden letupan berlaku berdekatan Stadium Saidah Lubnan ketika pergerakan anggota Malbat 85012 dari Beirut ke Kem Marakah pada 1.54 petang waktu tempatan. Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM memaklumkan letupan tersebut menyasarkan kenderaan awam lain yang sedang menghala ke Beirut, namun turut mengakibatkan kerosakan pada sebuah bas yang membawa anggota Malbat 85012. 5 anggota daripada Malbat 85012 mengalami pelbagai kecederaan ringan, manakala seorang lagi melibatkan anggota Malbat 85011 yang turut mengalami cedera ringan. Anggota yang cedera di tangan telah segera dibawa ke Hospital Hamud di Saidah untuk mendapatkan rawatan oleh pegawai perubatan Malbat 85011. ATM akan terus memantau perkembangan situasi ini dengan rapi dan akan memaklumkan sebarang kemas kini berkaitan insiden ini dari semasa ke semasa. ATM kekal komited terhadap tahap keselamatan dan kesejahteraan anggota dalam melaksanakan misi pengaman di bawah panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pada Rabu, penghantaran pertama pasukan Malbat 85012 melibatkan 220 pegawai dan anggota lain-lain pangkat dilakukan bagi meneruskan misi pengaman di bawah PBB. Penugasan dan penghantaran pasukan Malbat 85012 diatur gerak secara berperingkat melibatkan kekuatan 854 pegawai dan anggota termasuk pasukan angkatan bersenjata di Raja Brunei dan seorang pegawai awam hingga 18 November ini. Lawatan kerja Perdana Menteri ke China berjaya menjana potensi ekspor bernilai 3.2 bilion ringgit. Ini dicapai dalam pertemuan bersama 24 buah syarikat mewakili pelbagai sektor termasuk semikonduktor, aeroangkasa, kenderaan elektrik, automotif serta peranti perubatan. Dan pada masa yang sama dalam segi pelaburan kita tidak ada angka yang kita boleh umumkan, cuma banyak projek yang sudah ke tahap yang terakhir dan ada yang masih lagi baru dalam perbincangan, tapi menunjukkan peningkatan yang lebih pada tahun inilah. Kita akan umumkan bila dalam masa terdekat. Terdahulu Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan itu turut mengadakan mesyuarat perniagaan bersama China International Capital Corp CICC, sebuah syarikat pengurusan pelaburan dan perkhidmatan keuangan multinasional milik negara itu. China merupakan rakan perdagangan terbesar Malaysia di peringkat global selama 15 tahun berturut-turut sejak 2009. Pada 2023, nilai dagangan dengan China mencecah 450.84 bilion ringgit yang menyumbang 17.1% perdagangan Malaysia di peringkat global, dan setakat September 2024, nilai dagangan itu mencecah 355.15 bilion ringgit. Selain itu, pada separuh pertama 2024, sejumlah 15 projek pembuatan dilaksanakan dengan pelaburan bernilai 1.2 bilion ringgit. Malaysia akan memfokuskan 4 isu utama kesihatan sempena Kepengerusian ASEAN tahun hadapan dalam mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN AHMM 2026 yang dijadual berlangsung di Ibu Negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata isu berkenaan melibatkan farmaseutical, penyakit berjangkit NCDs, keselamatan dan kualiti makanan selain kesihatan mental. So, isunya banyak. I would dare say, first, pharmaceutical. Kedua, saya ulangi sekali lagi, adalah aspect of safety and quality of food. Third is the challenge, managing the challenge of pandemic of chronic ataupun the NCDs. Yeah. Dan keempat, pasti saya mau bawa, saya mau angkat issues of mental challenges, dan di situ juga lah peranan the role of counsellors, ya, dan particularly saya mau tekankan of the role of primary healthcare and transforming primary healthcare into healthcare, bukan sick care.
Dari segi farmaseutikal, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata ASEAN perlu menggambling tenaga untuk memastikan isu keselamatan bekalan ketika berdepan krisis selain mengembangkan peranan dalam ujian klinikal dan penekanan kepada aspek harga ubat-ubatan. Manakala bagi NCDS, isu ini perlu diberi penekanan berdasarkan kepada cabaran di peringkat global dengan menyifatkan masalah kesihatan ini sudah memasuki era pandemik. Bagi keselamatan dan kualiti makanan pula, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata ia melibatkan isu seperti masalah keracunan, toksik serta penggunaan bahan tambahan dalam makanan. Beliau memaklumkan isu kesihatan mental diberi penekanan dalam sesi AHMM akan datang dengan melihat kepada pemerkasaan peranan kaunselor selain transformasi kepada penjagaan kesihatan. Suspek kes buli dan penderaan terhadap seorang pegawai kadet Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM akan dituduh di mahkamah sebentar nanti. Dan untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Zanariah Norzin yang kini berada di perkarangan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Silakan Zana. Baiklah Noni, setakat jam 9 pagi ini ketibaan ataupun suspek yang akan dibawa oleh seperti bagi menghadapi pertuduhan di Mahkamah Session Jenayah 15 yang mana pada masa sama suspek yang juga pelajar senior UPNM berusia 22 tahun itu akan menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja mendatangkan kecederaan menggunakan senjata berbahaya yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dengan denda dan juga sebatan atau dua daripadanya jika sabit kesalahan. Dan untuk makluman Noni, suspek sebelum ini telah pun dirakam keterangan oleh polis bagi membantu siasatan dan pelajar ini juga antara saya boleh kongsikan sedikit latar belakang kejadian ini. Suspek adalah pelajar senior kepada mangsa yang didakwa secara tiba-tiba mengambil streka yang dipegang mangsa sebelum menekap bahagian dada sebelah kanan sebanyak 1 kali. Dalam kejadian pada 11.45 malam, pegawai senior berkenaan sebelum mangsa diminta menggosok baju miliknya. Dan akibat daripada kejadian itu Noni, mangsa mengalami kecederaan melecur dan menjerit ke selepas yang bertugas ketika itu menyedari kesan kecederaan pada tubuh mangsa, dan mangsa seterusnya membuat laporan polis pada Jumaat ataupun 1 November lepas. Baiklah Noni, saya kira itu saja. Baik, terima kasih Zana atas laporan itu tadi. Baik, nampaknya setakat ini saja dari Bilik Berita. Dari sungai hingga ke segara Palestin, pasti merdeka. Saya Nur Nisam Sila Osman. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Memasuki era digitalisasi kini, corak perniagaan telah berkembang bukan sahaja secara jualan terus tetapi juga merangkumi platform e-dagang. Malah, rata-rata pengguna media sosial masa kini sudah mahir dengan beradaptasi dengan bentuk jual beli yang tidak terikat seperti era sebelum kedatangan e-dagang. Terbaru, Shopee meraihkan komuniti afiliasinya menerusi Shopee Superstar Awards 2024. Lebih dari 500 hadirin termasuk afiliasi utama platform tersebut berkumpul dalam satu majlis bagi menghargai kreativiti dan semangat keusahawanan pasaran digital Malaysia. Turut menyediakan lagi acara berkenaan termasuklah beberapa pempengaruh media sosial, antaranya Luqman Podolski, Iman Troy, Khairul Aming dan Iman Kamil. Kru Apa Khabar Malaysia berpeluang menemu bual wakil Shopee Malaysia bagi mendapatkan pandangannya mengenai acara berkenaan. The Shopee Superstar Awards 2024 is actually here to celebrate
and basically pay homage to the affiliates that have grown with us, right, and actually thrive in terms of being upskilled, digitalized, and owning and earning a secondary income with us. As I mentioned, Shopee Raya Local, we are doing this as an effort, as part of an effort to integrate them into our digital ecosystem and also to give back to the community. With this, we allow anyone, whether you are someone with a full-time job who can do this on the part-time on the side, or even someone who doesn't have a job at this moment, can actually learn the type of skill sets that we have to basically do a live stream, do a video on Shopee Video and whatnot to actually earn an income. So we're really excited to celebrate this today. Shopee Superstar Awards mengiktiraf 116 individu cemerlang dalam 20 kategori, termasuk beberapa anugerah pilihan peminat yang dipilih melalui undian awam, menampilkan afiliasi terkemuka Malaysia dalam komuniti e-dagang. Antara anugerah yang dipersembahkan termasuklah anugerah berprestij baharu Kelab RM5 juta Shopee Affiliate dan Kelab RM2 juta Shopee Affiliate, di mana platform e-dagang berkenaan mengiktiraf afiliasi yang berjaya membantu perniagaan tempatan mencapai nilai jualan sehingga RM5 juta dan RM2 juta di platform tersebut. Kategori lain yang diraikan termasuk pencipta baru paling popular dan pencipta paling popular untuk kandungan fashion, gaya hidup, elektronik dan kecantikan. Turut dianugerahkan pada majlis yang sama, live streamer paling popular, Celestine Puah. Dalam pada itu, pemenang anugerah Superstar Shopee, Khairul Aming, turut memberikan perkongsian dalam menghasilkan kandungan kreatif yang memberi impak positif selain menjana pendapatan yang lumayan. Diharapkan program seumpama ini dapat terus dijalankan di masa hadapan bagi memperkasa industri PMKS selain menjadikan Malaysia sebagai hub utama e-dagang di peringkat ASEAN. Okey, kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia, dan terima kasih banyak lagi yang kami nak bawakan kepada anda, dan seterusnya kita akan terus sahaja ke perkongsian yang ingin kami bawakan kepada anda berkenaan tentang Anugerah Pembangunan Negara tahun 2024. Pastinya tahun ini banyak pengisian dan juga agenda yang bakal dijalankan. Jadi kita nak terus sahaja, Dina, kenalkan kepada tetamu di studio, iaitu Puan Siti Fatimah Hussein, Pengarah Bahagian Penilaian Strategik Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Terima kasih. Okey. Untuk permulaan ini kita tahu unit pelaksanaan dan juga pelarasan ini banyak telah menjalankan agenda dan juga program-program yang menyokong untuk pembangunan negara ini. Mungkin permulaan ini Puan nak kongsikan tentang anugerah tersebut. Terima kasih Puan Nur Salihah. Okay, mungkin saya mulakan terlebih dahululah setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas ruang dan peluang pagi ini Apa Khabar Malaysia bersama dengan pihak bernama. Kami anggap peluang ini sangat pentinglah untuk kami mewar-warkan inisiatif ICU JPM. Sedikit terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Mungkin saya kongsikanlah bagaimana ICU JPM ni lebih dikenali sebagai unit penyelarasan pelaksanaan, cuma ringkasannya sebagai ICU JPM di bawah agensi Jabatan Perdana Menteri lah. Okay, untuk makluman semua, saya nak intro dari segi belanjawan madani terlebih dahulu agaknya untuk kita faham lagi lah berkaitan dengan ICU JPM ni. Sebagaimana belanjawan madani yang telah pun dikongsikan pada 18 Oktober 2024 dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, telah menekankan mengenai membugarkan ekonomi, menjana perubahan dan juga mensejahterakan rakyat ya. Jadi kita telah memberi tumpuan kepada untuk pencapaian aspirasi Malaysia Madani. Jadi selaras dengan iltizam kerajaan untuk memperkasakan kesejahteraan rakyat ini, kita melalui tatanan pembangunan negara yang berketerampilan, mampan dan inklusif, belanjawan madani 2025 telah pun merangka pelbagai inisiatif yang melibatkan program dan projek pembangunan. Jadi untuk belanjawan 2025 sebanyak 86 bilion telah pun diperuntukkan untuk peruntukan pembangunan. Jadi di sinilah asas kepada peranan ICU JPM itu. Peruntukan pembangunan itu sendiri. Untuk makluman penonton
apa khabar Malaysia pada pagi ini. Suka jugalah kami berkongsi sebenarnya latar belakang ICU ini bermula sejak 5 dekad yang lalu. To be specific, pada tahun 1971 ICU telah pun diwujudkan, dan pada ketika itu tumpuan banyak ya kita berikan kepada aspek pembasmian kemiskinan selaras dengan pengenalan dasar ekonomi baru. Okey. Selepas daripada itu dia berkembang, berevolusi sehinggalah tahun 1991 di mana di bawah arahan nombor 1 tahun itu diperkukuhkan lagi fungsi dan peranan ICU JPM khususnya dalam aspek pembangunan negara untuk mengesan, mengawasi dan menyelaras program projek pembangunan. So daripada saat itu sehinggalah kini digandakanlah usaha-usaha untuk menyelaras, memantau, malah kita juga melaksanakan intervensi dan seterusnya memastikan penilaian bagi program dan projek-projek pembangunan negara di bawah peruntukan pembangunan yang saya sebutkan di awal tadi. Baik. Itu secara amnya lah. Okey. Ya. Jadi mungkin saya boleh tambah sedikit lagi lah ya. Okey. Untuk kami sebenarnya dari aspek penyelarasan, pemantauan dan penilaian program-program dan projek pembangunan ni, kita perlu melihatlah sejauh mana projek-projek tersebut, dasar program dan projek tersebut sebenarnya dilaksanakan sebagaimana perancangan. Kalau bahasa mudahnya, ikut jadual atau tidak ikut jadual ke satu projek tersebut. Malah yang ada juga perkara yang paling penting, jika ada isu-isu atau masalah-masalah di lapangan, maka kita perlu mengambil satu tindakan susulan dalam bentuk intervensi. Kat situ kita melihat peranan kementerian atau agensi sebagai pemilik-pemilik projek pembangunan tu sangat-sangat penting. Jadi dalam masa yang sama, sesuatu program dan projek pembangunan tu kita nak terjemahkan dari segi faedahnya. Ya, apa dia punya value ataupun dia mencapai ke tak mencapai value for money yang telah kerajaan peruntukkan tersebut. Okey, itu perkara paling penting. Dan akhirnya bila sesuatu program projek pembangunan itu disiapkan, selesai, kita nak tengok keberhasilannya. Okay, dalam konteks sekarang banyak orang sebut berkaitan dengan outcome lah. Apa outcome dia? Apa projek itu memberikan manfaat? Sebab inilah target akhirnya di mana ultimately kita nak melihat sesuatu program dan projek pembangunan tersebut memberi manfaat kepada kumpulan sasar, rakyat. Sebab mereka inilah sesuatu program projek pembangunan kerajaan itu dilaksanakan. So itu secara keseluruhannya lah berkaitan dengan program dan projek pembangunan dan bagaimana ICU memainkan fungsi dan peranannya. Dan sebenarnya di peringkat ICU sebagai agensi pusat dia melihat keseluruhannya. Okey, dari segi pelaksanaan dilaksanakan oleh pihak kementerian dan juga agensi serta jabatan-jabatan kerajaan untuk melaksanakan projek-projek pembangunan. Okey. Okey, baik. Dan pastinya juga melibatkan banyak-banyak program dan juga yang dilaksanakan oleh pihak puan sendiri. Ada cabaran dan bukan satu perkara yang mudah nak uruskan semua ni. Jadi mungkin apa perkara-perkara yang dilakukan dalam memastikan objektif yang dilaksanakan itu sampai? Ya, okey. Baik, terima kasih. Sebenarnya itulah dia perkara dan tanggungjawab yang paling besar lah sebagai sebuah agensi pusat yang menyelaras dan juga melihat kepada aspek pelaksanaan, memantau dan juga menilai suatu program dan projek pembangunan. So cabaran-cabaran itu semuanya kita dah lalui dan akan sentiasa lalui, namun dengan adanya mekanisme, dengan adanya struktur yang berkesan atau efektif, malah dengan adanya proses yang berkaitan, kita akan dapat memperkukuhkannya. Sebagai contoh, untuk kita memantau suatu projek dan program negara, kita telah pun ada sistem pangkalan data nasional berkaitan dengan program dan projek pembangunan yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi dekat situ dia lebih dikenali sebagai My Project. This My Project, sistem inilah yang memantau secara keseluruhan projek-projek pembangunan. Contohnya daripada peruntukan yang disebutkan tadi, pada ketika ini sebanyak 8,719 projek sedang dipantau di bawah rolling plan RMK ke-12. Okay, itulah keadaannya dan kita kena ada mekanisme. Jadi kalau ada ruang, saya nak berkongsi lagi. Betul, boleh. Okey. Selain daripada pemantauan menggunakan sistem yang kita kenali sebagai sistem My Project, peranan yang paling penting juga kita melihat
pematuhan kepada dasar-dasar yang diperkenalkan, khususnya berkaitan dengan program dan projek pembangunan. Bagaimana sesuatu kementerian dan jabatan atau agensi mematuhi dasar yang diperkenal. Contohnya lah ada pada tahun 2008 telah pun diperkenalkan sistem berkaitan dengan binaan berindustri atau lebih dikenali di market di pasaran ada sebagai industrial building system. Dekat situ pun kerajaan bila perkenalkan ni ada kebaikannya, nak pastikan sesuatu produktiviti di tapak binaan itu meningkat, berlakunya minimum cost yang kita nak kurangkan dari segi penggunaan pekerjaan, dari segi produktiviti pembinaan projek-projek awam lah. Jadi kita nak tengok agensi kementerian patuh ke tak patuh kepada dasar yang diperkenalkan ni. Dekat situlah juga peranan yang dimainkan oleh ICUJPM sebagai agensi pusat. Okey. Baik, harapan ICUJPM dalam penganjuran APN ini bagaimana pula, Puan? Ya, terima kasih. So, sebenarnya kita mengharapkan anugerah pembangunan negara sebagai pemangkin. Kenapa diperkenalkan yang telah bermula pada tahun 2023? Ini tahun kedua lah. Kita melihat platform ini adalah untuk mengiktiraf komitmen dan juga keberhasilan, keberjayaan kementerian dan agensi dalam menunjukkan prestasi mereka untuk melaksanakan program dan projek, bukan sahaja mematuhi peraturan dan juga prosedur, mematuhi dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan, tetapi lebih penting lagi sekali bagaimana mereka memenuhi tata kelola terbaik dari segi aspek pengurusan projek-projek ataupun program-program kerajaan awam itu sendiri, kan. So kita melihat ia mungkin platform ini akan menjadi motivasi, aspirasi, malah mungkin jadi catalyst kepada kementerian-kementerian kalau mereka melihatlah ada yang telah berjaya dapat tunjukkan prestasi yang cemerlang, mencapai prestasi yang tinggi dalam pelaksanaan atau pemantauan projek-projek kerajaan, so boleh dijadikan sebagai contoh. Maka kat situ kami melihat pentingnya kepada platform anugerah pembangunan negara ini, insya-Allah akan dilaksanakan pada 12 November, tak lama lagi, dan insya-Allah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Kami sangat terujalah dengan penglibatan agensi pusat semua bersama-sama dengan pihak kementerian, jabatan dan juga agensi-agensi kerajaan yang memang menerima peruntukan pembangunan yang saya sebutkan di awal tadi. Dan kalau tahun lepas kita ada 3 kategori, tahun ni bagaimana pula? Ya, itu satu soalan yang agak menarik lah. Mungkin surprise jugalah, kejutan juga kepada yang sedang menanti pada minggu hadapan. Pada 12 hari bulan ni, kita memang ada 3 kategori yang kita kekalkan. Pertama sekali, anugerah Industrial Building System yang saya sebutkan tadi, IBS. Yes. Yang kedua berkaitan dengan punya outcome, keberhasilan. Apa projek tersebut. Yang ketiga tu masih lagi melihat kepada prestasi. Apa kemajuan fizikal, apa kemajuan prestasi keuangan suatu program projek tersebut. Kita melihat contoh-contoh terbaik. Malah kita sebutkan tadi pasal berkaitan dengan My Project. Juga kita melihat kepada ikon My Project tu. Namun yang paling menariknya pada tahun ni, buat julung kalinya lah, kita melihat ketiga-tiga sekali akan ada, insya-Allah lah, dianugerahkan, dinobatkan kepada kementerian yang layak dan memenuhi ketiga-tiga kriteria dan dikenali sebagai anugerah pembangunan negara. Ni kira piala utama lah kot. Dan semalam ada anugerah pembangunan sumber manusia. Adakah ia juga berkaitan dengan APN? Mungkin aspek yang berbeza. APN lebih menjurus kepada program dan projek pembangunan di bawah peruntukan pembangunan. Yang itu mungkin khusus kepada pengurusan sumber manusia atau modal insan. Alright, faham. Okey. Terima kasih Puan di atas perkongsian tentang anugerah pembangunan negara tahun 2022 yang bertemakan pembangunan madani rakyat disantuni pada 12 November 2024 di Movenpick Convention Centre di Sepang. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Siti Fatimah Husin, Pengarah Bahagian Penilaian Strategik Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Terima kasih juga. Penyu merupakan khazanah negara yang tidak ternilai harganya, sehingga kan ia menjadi daya tarikan pelancong di beberapa tempat dalam negara.
Terengganu merupakan negeri yang mempunyai banyak lokasi pendaratan untuk kebanyakan spesies penyu yang ada di negara kita. Namun, tidak ramai yang tahu haiwan ini dilanda kepupusannya kerana terancam atas beberapa faktor, termasuk faktor semula jadi. So, bila menjaga penyu ni, bukan saja dia datang konservasi, melakukan konservasi, tapi daripada segi di rumah juga, mereka kurangkan penggunaan plastik. Mereka tidak membuang sampah merata-rata. Itu adalah benda-benda yang penting yang dapat membantu daripada segi konservasi secara di rumah, bukan saja di Pulau Redang. So daripada rumah, sebab sampah-sampah yang terdampar di pantai kita bukan sampah usually daripada Pulau Redang, memang sampah daripada luar. So kalau tak ada kita melakukan konservasi ni, makin kurang lah. Pantai kita pendek saja 350 meter, dan makin bila ada terlampau banyak sampah, makin kurang tempat untuk penyu tu datang bertelur. So bila ada perubahan suhu ni, dia memainkan peranan besar untuk penyu-penyu jantina. So kat sini kajian yang kita pernah lakukan adalah kita letakkan data logger untuk tahu berapa suhu dalam sarang tu. Adakah tahun ni suhu semakin panas? Bila suhu terlampau panas, kita dapat lebih banyak betina daripada jantan. So itu adalah satu masalah besar lah, sebab penyu ni memerlukan jantan dan betina secara stabil, ratio yang sama. Kalau ratio tu berubah, lebih banyak betina, lebih banyak telur yang tak akan menetas dalam pantai Cagar Hutang ni. So, predator penyu seperti jerung sirip hitam, black tip reef shark dan juga white tip reef shark yang ada di Cagar Hutang. Sebabkan Cagar Hutang ni memang dari dulu penyu datang bertelur, baby dilepaskan, memang dari dulu jerung akan datang sini untuk cari makan tiap malam. Menyedari akan permasalahan ini, Universiti Malaysia Terengganu UMT di bawah Unit Penyelidikan Penyu SeaTrue mengambil inisiatif untuk menjalankan usaha konservasi penyu di Santuari Penyu Cagar Hutang Pulau Redang. Di sinilah lokasi di mana pihak SeaTrue menjalankan kajian, penyelidikan dan aktiviti dalam usaha menyelamatkan semua spesies penyu yang ada di sini daripada terus diancam. Bagi mereka yang berkunjung di sini, mereka didedahkan dengan info dan pengetahuan berkaitan penyu dan habitatnya melalui kelas luar. Pentingnya lah kolaborasi daripada UMT, SeaTrue dan juga KPT ni, sebabkan kita memerlukan dana satu lagi. Bila dapat kesedaran yang tinggi daripada pihak ramai halayak umum yang datang dan melakukan ekoturism ataupun secara selamat dan lestari, satu kawasan tu macam contoh Cagar Hutang akan terjamin dan akan terjaga. So bila terjaga, penyu-penyu sini pun bertelur dengan lebih banyak dapat dilepaskan, lebih lestari satu kawasan, sebabkan penyu ni mempunyai dia punya kepentingan tersendiri. Berdekatan perairan Pantai Redang ini, pengunjung berpeluang melihat sendiri habitat dan kecomelan anak-anak penyu yang baru menetas, di samping mempelajari sistem pembiakan penyu dan bagaimana haiwan ini memastikan kemandirian spesiesnya. Dengan menyertai aktiviti sebegini, ia memberi kita kesedaran akan pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan fauna supaya ianya tidak pupus dan terus terancam. Baik, bertemu kembali. Tahun depan akan menjadi satu tahun yang bersejarah buat Malaysia, di mana kita akan mempengerusikan ASEAN, di mana kita akan menjadi tumpuan negara-negara ASEAN, bukan sahaja negara ASEAN tetapi dunia. Dan di situlah boleh kita naikkan kesenian kita, budaya kita, menerusi seni-seni yang ada, termasuklah seni busana, batik, lukis yang macam baju yang kami pakai ini. Dan untuk bercakap tentang itu, kita bersama dengan tetamu kita di studio. Siapa kita ada ni, Saleha? Okey, dan hari ini kita nak berbicara dan berkongsi berkenaan tentang budaya menyatukan bangsa bersama dengan kita, iaitu Cik Safia Jamil, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Gemilang, dan juga di sebelah sana Yani Bahtiar, pengasas dan juga Breaker Fashions Yan's Creation, atau lebih manja dipanggil Kak Yan. Selamat datang kepada kedua-duanya. Terima kasih. Okey, mungkin kita di permulaan inilah kita nak
pergi kepada Kak Yan dulu ya. Dah lama orang kata apa berkecimpung dalam bidang fashion dan juga macam saya dan Lina gaikan ini memang cukup cantik, dan kalau dibawa ke pentas antarabangsa juga saya pasti ia memikat pandangan orang di luar negara juga. Jadi mungkin Kak Yan nak berkongsi tentang itu dahulu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, Kak Yan akan ceritakan real punya pengalaman Kak Yan dalam perjuangan dalam bisnes. Okey, kalau untuk market di Malaysia ni agak kurang sikit untuk batik, tapi kalau market ke internasional, diorang suka karya kita, karya seni kita, sebab karya seni kita tu tak ada pada orang lain. Itu sebab batik-batik, hand-drawn batik itu menjadi sambutan yang terbaik untuk market luar negara. Salah satu market itu di US. Di US tu Kak Yan selalu akan buat promotion dekat sana melalui ejen dekat sana. Dia ada satu orang ejen wholesale, dia buat di dalam sebuah hotel. Di dalam hotel tu dia gantungkan kita macam ala butik macam tu. Lepas tu dia akan panggil buyer-buyer. Dia bayar dekat situ buat wholesale tu, dia tak jual ni, dia tak beli dekat macam kita dekat Jakarta, Tanah Abang macam tu. Dia didatangkan, dipanggil, ditunjukkan barang kita. So salah satu barang yang diorang jual tu barang kita. Kita dah ada ejen dekat sana, dah dapat ejen dekat sana. So Kak Yan hanya buat baju-baju yang agak moden. Pertama kali dulu Kak Yan di New York bawa kebaya, baju kurung diorang tak beli. So Kak Yan tukar menjadi batik tapi cardigan dan bermotifkan orchid, dan ada juga Kak Yan buat design belang harimau. Di dalam belang harimau tu Kak Yan lukis orchid. Jadi pembatik Kak Yan tu pandai merealisasikan impian Kak Yan. Kak Yan bagi design, you buat ni macam ni, you buat belang harimau, so dia buat. Itu pembatik daripada Kedah, China. Kalau untuk market lain lagi, pembatik daripada Kelantan tu viscose. Sebab prinsip Kak Yan dalam bisnes, viscose ni sedap dipakai. Jadi senang untuk menjual. So Kak Yan lukis dekat sana, suruh diorang buka lukis daun dedaun. Dedaun apa kalau keladi, daun belalang macam tu. Ia menggambarkan kita punya hasil karya gitu. Okey. Baik. Puan Safia, sebagai seorang ketua pegawai eksekutif Yayasan Gemilang, pastinya puan ada pandangan tersendiri tentang bagaimana budaya sebenarnya dapat menyatukan bangsa. Okay, first of all, thank you for having us here. Budaya menyatukan bangsa ni sebenarnya konsep dia lebar sebenarnya. Yang menyatukan kita, kalau kita tengok bila kita duduk kat kedai mamak, bila tengok bola, that is part of budaya juga kan. Sesuatu sukan is part of budaya. Bahasa kita bercakap budaya. Pereka fashion, dia membawa gaya fashion tu ke pesada antarabangsa, is bringing kita punya budaya kita keluar. Jadi budaya ni sebenarnya bukan saja setakat orang kata selalu bila pergi orang kata makan minum tu budaya kita kan, tapi kita pun bawa budaya kita keluar. Sebab bila kita travel, kita cari makanan Malaysia kan, makanan Melayu kan, kita rindu nasi ke kan, kadang-kadang Maggi goreng pun dah jadi, dia ada satulah macam brand dekat Indonesia kan, itu dah ada everywhere. So bila kita pergi, kita cari itu, kita buat Maggi goreng kan, kita buat something noodle lah orang kata kan, Maggi is a brand. So budaya menyatukan bangsa ni melibatkan pelbagai organisasi, collaboration. So saya akan sentiasa ketengahkan dan menekankan tentang kolaborasi. Kita tak boleh nak bergerak sendiri. Jadi kita akan bergerak bersama kan, as a unity untuk menyatukan kita punya bangsa. Sebab especially dalam Malaysia ni, kalau kita nak cakap pasal budaya etnik ni very sensitif kan, sebab kita bukan macam negara di luar kan, especially negara barat. Kita banyak bangsa, banyak agama, banyak etnik, adat, semua tu memainkan peranan. Jadi bila kita buat sesuatu acara tu, kita kena melibatkan semua. Kita tak boleh satukan, especially sekarang ni bila sekarang ni banyak aktiviti yang melibatkan negeri-negeri di Borneo. So kita kena masukkan juga, satukan bersama. Jadi culture memang menyatukan bangsa dari segi makan, minum,
pakaian, that one yang memang menyatukan kita bersama. Okey, bercakap tentang fashion juga, sebenarnya fashion boleh juga dijadikan sebagai duta budaya, terutamanya kalau kita travel ke luar negara dengan pemakaian yang kita bawakan dan diperkenalkan di pentas luar negara juga Kak Yan Jadi Kak Yan melihat bagaimana kalau identiti printed dan juga corak-corak ini yang dibawa ke luar sana boleh mencorakkan ataupun membawa negara Malaysia ini diperkenalkan dari segi fashion itu sendiri. Ya, dari situlah kita pentingnya mengambil motif daripada lukisan. Kalau batik memang itu kita punya tradisi kita kan, culture kita, batik Asia punya ni kan. Tapi kita Malaysia punya ni, kita buat yang identiti kita, macam bunga orkid gitu. So kita bawa di situ, jadi mendapat perhatian memang lain daripada yang lain ya. Menjadi daya tarik bagi dia orang. Ya, dari situlah kita bangga untuk memperkenalkan kita punya design, kita punya batik untuk di mata diorang gitu. Okay. Dan bagi pandangan Puan Safia pula, bagaimana sebenarnya budaya ni, especially fashion, pakaian, corak batik, material, songkit and everything, kita boleh beri pengalaman ataupun memperkukuhkan hubungan antara sesama bangsa lah, especially next year ada ASEAN and everything. So bagaimana kita nak menyatukan ASEAN ini? Saya rasa to begin with, kita kena buat rakyat faham. Okay. Yeah, so motif macam contohnya yang batik sebenarnya boleh buat perang sebenarnya. Orang dia claim ni saya punya, orang ni claim dia punya. Betul. Bila kita tengok at comment section, bila kita adakan minggu lepas masa kita bercakap pasal batik, sebab dia incorporatekan elemen yang berlainan. Jadi bila ada sesetengah pihak yang claim boleh buat gaduh, bila kita kata design elemen berasingan, cuma kita punya motif tu ialah nampak lebih kurang. Kalau di mata kasar kita nampak batik tu nampak sama je, sebab kita tahu nampak cantik kita pakai, kita tak tahu pun daripada which side of the country yang batik ni kepunyaan siapa kan. Tapi itulah, kalau kita cakap banyak pun still susah kita nak buat orang kata it's okay dimiliki bersama kan. Cuma macam setengah negara dia punya motif dia lain, kita punya motif lain kan. Ada yang motif negara kita macam bunga, ada negara yang lain mungkin ada gambar haiwan kan. So jadi elemen motif di sesuatu design tu memang memainkan peranan. Sebab macam di negara Korea, dia ada juga nampak macam batik kan, tapi macam Kak Yan punya creation, dia adapt kepada perubahan, adapt kepada apa yang orang minta. Sebab Kak Yan punya approach mostly kepada business. Siapa tak kan, kalau kita buat sesuatu yang merugikan, kita tak boleh bertahan lama. Jadi bila kita adaptkan sesuatu design, nak kata pasal kain tu a bit difficult lah, sebab kain memang kalau kita buat satu motif kat kain yang mahal memang nampak mahal kan. Tapi for someone yang macam saya lah, bukan yang dalam bidang fashion, kita tengok cantik, kita tak tengok kain apa. Setengah sometimes kita nak tengok kain yang licin, kita tengok satin, kita tengok silk kan. But kain dengan motif memang can show a different side of budaya lah, culture sesetengah pihak. Tapi nak menampakkan daripada mana ia dimiliki is hard lah. So jadi kita semua kena belajar lah, kena belajar menerima. That's the word actually. Kita kena accept that some budaya kita ada adapt daripada setengah negara lain. Macam kita pun Malaysia ada kita ada adapt kan daripada negara-negara lain. Bahasa kita, pakaian kita, semua kita ada penerimaan daripada budaya luar masuk ke dalam Malaysia. Kita pun ada bawa kita punya budaya ke luar juga. Jadi kalau nak cakap about fashion is very subjektif sebenarnya kan. Banyak orang ada jawapan dan persoalan masing-masing. So apa saja kita bagi keterangan kan mengenai batik punya elemen ke apa ke, still akan menyebabkan pergaduhan mulut sikit lah. Itu orang kata. But then again, it's okay. Fashion is still fashion, makan is still makan. Semua orang enjoy it.
football is still football, kan. Sukan kita tengok badminton, betul, kan. Semua orang tengok badminton, tak gaduh. That is the best thing about budaya sebenarnya. Kalau dalam fashion ada yang lebih prefer kepada corak, ada yang prefer kepada material. Betul. Itu lebih subjektif. Yes. Dan ini saya kira yang cukup menarik, bakal berlangsung tak lama lagi, iaitu Festival Asia 2024. Mungkin Kak Yan nak berkongsi dengan kita di ruang Apa Khabar Malaysia hari ini. Okey, untuk Festival Asia ni sebab membabitkan nama Asia, Indonesia ada batik dia, Thailand ada batik dia, Filipina ada batik dia. So kita Kak Yan tonjolkan batik sarung. Rasanya batik sarung kita lain daripada yang lain. Lainnya dari segi warna. So itu yang Kak Yan akan promosikan hari ini dan besok 9 hari bulan ada fashion show, dan fashion show Kak Yan tu pakaian dia semua terdiri daripada batik sarung. Batik sarung, skirt, kebaya begitu. Dan kenapa batik sarung itu yang diangkat, Kak Yan? Katanya sebab semua tempat ada batik sarung, kan? Sebab Kak Yan dah mempromosikan batik sutra, dah marketkan keluar negara, dah marketkan batik viskos, dan rasanya batik sarung kita ni cukup menarik untuk dimarketkan untuk pasaran Asia. Kita tarik batik pula lagi, batik sarung pula lagi untuk market Asia. Tadi di awal rancangan Kak Yan ada mengatakan bahawa kalau dekat Malaysia ni kurang sikit penerimaan batik dan sebagainya. Saya tertanya-tanya juga sebab Khamis kita dah pakai batik. Batik pula berasal daripada sini, tapi kenapa rasanya ada perbezaan penerimaan tu kalau di Malaysia dan juga kalau Kak Yan buat di jualan di luar negara macam US tu? Sebab kalau dekat sini diorang pakai untuk hari-hari, jadi batik dia tu batik yang ready to wear, yang viskos semua. Ada Kak Yan ada di berbagai cawangan Paksen. Kalau Paksen Elite banyak pelancong, itu sutra yang mahal-mahal dari harga 2,500, 1,500 diorang beli. Daripada US, kita punya customer daripada luar lah, kan, pavilion pusat, kan, pelancong. Dan kalau di Putrajaya Kak Yan jual untuk batik, baju kurung untuk orang buat kerja. Jadi setiap cawangan tu lain. Gitu. Dan penerimaan orang asing pula bagaimana sebenarnya, Kak Yan? Wah, cantik. Penerimaan orang asing. Ya, cantik ni batik. So Kak Yan pergi ada yang modest, diorang boleh pakai untuk resort. Jadi senang. Pario and cardigan itu. Cardigan tu asal usul dari kebaya. Kak Yan buat fashion show kebaya, diorang suka bertepuk tangan, tapi diorang tak beli. Tahun depannya dekat New York Kak Yan buat kebaya macam ni, kebaya dan pakai kerongsang macam tu, dah jadi kebaya. Jadi orang beli. So okey. Untuk Puan Safia sendiri, bagaimana anda melihat untuk Festival Asia seperti ini? Adakah ia dapat mengajak lebih ramai rakyat Malaysia nak mendekatkan diri lagi kepada corak yang membawakan kepada identiti negara kita mungkin? Kita punya tema untuk Festival Asia ni warna-warni Asia. That makes Malaysia truly Asia kah kita katakan, and because kita pun memang dah dapat nama tu untuk kita. Jadi kita mengharapkan from this festival sebenarnya untuk lebih banyak kolaborasi daripada agensi-agensi kerajaan, daripada agensi NGO, sebab kita tak boleh nak mengharapkan daripada badan organisasi seperti kerajaan untuk bantu kita sepenuhnya. So kita kena tengok daripada angle yang lain, di mana kita minta sangat gabungan bersama, collaboration, association dengan sekolah sebenarnya. Tapi sekolah sangat-sangat membantu. Sekolah banyak participate. Kita bukan saja tengok dari segi makan minum, tapi kita lihat juga dari segi penerimaan public kepada satu hasil karya sebenarnya. Daripada ada sekolah menengah ni, diorang ada special class, special students yang buat jahitan, buat pertukangan. Kita panggil datang. And dekat festival ni juga bukan saja makan, minum, fashion, kita ada tukang urut juga. Kita panggil tukang urut sebab kita pakai tukang urut tu first untuk kita juga sebenarnya. Penat berjalan kan, penat bahu, kaki. So dia separate. Kalau ada yang datang tu boleh ada one side for section for men, one untuk perempuan. Tapi kalau I hilang, tahu cari kat mana lah. Urut bahu. Masak. Kak Yan, adakah fashion batik lelaki juga boleh didapati pada festival Asia ini? Tak ada.
Tak ada, yang hanya tak jual. perempuan. Tak, perempuan saja. Yang menangis lelaki-lelaki di luar sana Kak. Tapi mungkin kita boleh bawa pasangan untuk membelilah, bayar untuk kita mungkin. The market lelaki ni rasanya kurang sikit kot kenapa kan. tak itu? Dia kurang sebab selalunya suami ke husband atau partner Pasangan, kita lah kan, pasangan, dia selalu lepaskan je. Tak apa, isteri carikan. Nanti saya beli lengan pendek tak boleh pakai, lengan panjang tak boleh pakai. Jadi lengan pendek tak sesuai dekat majlis ni. Dah ada bagi semua ke pasangan untuk decide. Jadi kalau pergi ke event Kak Yan punya ni pun rasanya kalau bini ada, laki duduk urut, isteri pilih baju. Ya, betul lah. Dia cut things short terus, shortcut kan. Jadi insya-Allah kot in future Kak Yan akan ada juga hasil lah untuk untuk sebab lelaki. market perempuan lebih banyak kan, market perempuan lebih tinggi lagi. Rasanya tadi tu add on untuk kata pasal penerimaan baju batik dekat Malaysia ni, Dekat kita dah Malaysia. tengok seperti normal sebab kita selalu pakai kan. Betul. Di luar tu diorang tengok kita punya kebudayaan kita lah, budaya fashion kita kan. Bila diorang tengok, diorang jakun sebab cantik kan. Kita pun sebenarnya macam-macam design kita, bila kita tengok, bila nak raya boleh tengok memang cantik kan, ni kita beli. So bila orang luar tengok baju kita cantik, that's why diorang nak kan. Diorang tengok perspektif diorang lain. Macam kita hari-hari tengok you kata kan, Khamis pakai, hari tu pakai kan, because itu kita dah tertanam dekat dalam kita punya mata, pandangan kita semua. Dat batik memang kita punya part of it. That's why sometimes kita nak kena ketengahkan lagi. Sometimes kita lupa itu kita punya budaya kita kan. Makan pun kita terlupa kadang-kadang sebab kita dah biasa breakfast makan nasi lemak, minum teh tarik, semua tu, itu semua kita punya budaya. Sometimes kita dah terbiasa dan kita terlupa sebenarnya yang inilah budaya kita, inilah yang menarik pengunjung luar negara, especially from the western country kan. Diorang tengok bila kita duduk kedai mamak peluh, tapi diorang suka kan. Diorang suka part tu sebab kat diorang sana negara mungkin tak boleh nak berpeluh macam mana kita berpeluh kan, sebab selalu sejuk saja. Jadi itulah sebab kita dah tertanam. So bila kita tengok buat sesuatu, it's already part of us. Bila orang luar tengok, diorang kagum. Sebab tu bila tengok fashion, semua diorang kagum sebab diorang bukan daripada penerimaan yang kebiasaan yang dia tengok hari-hari. Okay, alright. Dan yang kita pakai hari ni pun sebenarnya selesa dan begitu santai juga. Pasti orang kata apa, memang kat mana-mana event pun boleh pakai pakaian sebegini hari ni. Betul. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Safia Jamil, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Gemilang, dan juga Puan Yani Bakhtiar, pengasas dan pereka fashion Yan's Creation. Dan mari ramai-ramai kita ke Lanai Matic untuk bersama-sama cari baju yang cantik ini. Okey. Budaya menyatukan bangsa juga, yang pastinya setiap identiti dan juga corak ini membawa juga identiti Malaysia di peringkat antarabangsa. Dengan itu, kita dah sampai ke hujung rancangan di Apa Khabar Malaysia. Terima kasih anda setia bersama dengan kami selama sejam. Saya Nur Salia Azmi dan saya Helena Palavi. Sehingga berjumpa lagi. Bye.